Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello Crypto Being. Bersama saya Al Ghasani Hamzah dalam konten kita hari ini yang saya nak membincangkan tentang The Great Reset. So, kepada korang yang nak belajar atau nak berjinak dengan cryptocurrency, korang boleh follow website kami di www.kodam.my. Ataupun korang yang nak betul-betul baru belajar, kita ada buat program free iaitu Crypto for All webinar yang mana dibuat sebulan sekali. Korang boleh join juga. Kelas online je, tak bayar-bayar apa-apa. And then korang berpeluang memenangi BTC dan Ethereum dalam kelas free tu. Ataupun korang nak memantapkan lagi ilmu korang, kan? Korang boleh enroll dengan kita punya Professional Diploma in Cryptocurrency and Digital Asset Management. Kalau korang nak enroll, korang kena layari edu.kodam.my. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok apa benda Great Reset ni. Apa benda Great Reset ni? Okay, Great Reset ni, kalau korang nak tahu, dia adalah satu agenda yang dimana dinamakan Davos Agenda yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Kalau korang tengok kat sini, World Economic Forum. So, agenda ni adalah untuk menyelesaikan global issues daripada segi financial and monetary system, food security, humanitarian action dan social protection. So, tapi saya tak adalah nak cerita semua benda ni. So, saya hanya yang berkaitan kan. Yang berkaitan, apa yang kita buat is financial and monetary system lah. So, maknanya agenda diorang daripada segi financial dan monetary system. So, apa menyebabkan berlakunya The Great Reset ni? Great Reset ni adalah solution kepada the global recession pula. Recession ni apa benda pula? So, recession ni kemerosotan ekonomi global lah. Sebenarnya ikutkan dalam The Great Reset ni, agenda ni diorang nak tukar financial dengan monetary system yang sedia ada kepada yang baru. Okey, ada 3 benda yang akan menyebabkan berlakunya recession. Yang pertama, dipanggil overheated economy. Okey, overheated economy. Yang kedua, asset bubbles. Yang ketiga adalah black swan event. Okey, overheated economy disebabkan ekonomi terlampau tak balance. Okey. Sebagai contoh, apa yang berlaku pada hujung tahun 1999 dan awal 2000 iaitu dot-com bubbles. Masa tu pun banyak benda yang berlaku, antaranya Y2K lah, apalah. So, dot-com bubble ni secara ringkas kalau saya nak cerita, apabila investor terlampau FOMO dengan business.com. So, masa tu era peralihan zaman internet, memang masa tu tengah pesat lah. So, siapa saja yang buat bisnes online masa tu, kan, semuanya akan kaya gila lah kan. Dalam masa satu malam je kau boleh jadi millionaire. Sebab bila kau dah buka bisnes tu, lepas tu bisnes kau pula kau boleh public listed kan dekat Wall Street. So ramai lah orang yang FOMO kan, belilah stok ni sampailah jadi bubble. Boleh jadi bubble. Bila bubble tu meletup, jadilah crash. Yang kedua adalah asset bubbles. Pada tahun 2007, hujung tu jauh 2007, 2008 macam tu lah. And then kalau korang nak tahu movie dia masa ni, housing market bubble ni, korang boleh tengok cerita The Big Short kan, lakonan Christian Bale. Masa tu dia berlakon jadi Michael J. Burry. Masa tahun ni orang cakap, beli rumah boleh untung, boleh ni. Tapi dia seorang je nampak yang housing market ni nak bubble. So apa yang dia buat, dia short market housing tu, dan menyebabkan dia kaya lah. Yang ketiga, benda yang menyebabkan recession adalah black swan event. Black swan event ni adalah satu event ataupun satu keadaan mana yang kita tak boleh nak jangka lah. And itu akan menyebabkan global recession. Sebagai contoh yang berlaku baru-baru ni, COVID-19 pada tahun 2020. Seperti mana kita tahu kan, masa kena je COVID ni, habis, semua shutdown kan, banyak bisnes lingkup. Kenapa Davos Agenda ni dia cakap tak lama dah ataupun tengah berlaku kan, sebab dah keluar dah warning daripada ni dia, billionaire warning about recession. So ni daripada Market Insider. So inilah Michael Burry, Elon Musk, Mark Zuckerberg are raising the alarm on the US economy. Here are 8 recession warning from the top commentators this week. So kat sini korang boleh baca lah, korang pergi cari je lah dalam Market Insider ni. Ni Michael Burry. Dia ni lah yang shortkan market
masa tahun 2008. So ni lah dia orang punya quotes lah kan, what strategy will pull us out of this real recession. So maknanya dia orang ni dah bagi warning. So dia orang ni bukannya orang kecil-kecil macam kita ni kan. Mark Jeburi, Elon Musk pun dah pernah cakap, Mark Zuckerberg pun dah cakap, Andy Jassy, CEO of Amazon pun pernah bagi tahu, Larry Fink, CEO of BlackRock kan. Semua ni dia orang besar-besar lah, dia orang dah nampak benda ni lah. Okay, so apa yang ada dalam diverse agenda ni dan untuk financial and monetary system. So kat sini saya ada bagi link juga, buka kat sini. So kalau korang masuk je website World Economic Forum ni, dia rupa dia macam ni. So dia orang punya agenda, dia ada setting the financial rules, and lepas tu financial innovation and new business model, right, meeting the needs of changing populations, financial stability, risk and resilience, financing the transition to the net zero future. Okay, so dekat tepi ni dia banyak. Kalau korang boleh baca lah kan dekat sini. So kalau korang klik je kat sini, nampak dia ada sub-item kat sini. So financial innovation and new business model, dia akan berkaitan dengan insurans. So kat sini saya nampak satu ayat yang betul-betul menarik, yang dia panggil blockchain. Okay, so kalau kita klik je kat sini pula, ni tak ada kena-mengena dengan blockchain lah. Kalau klik kat sini tak ada, ni pun tak ada. Setting financial rules ada. So dua item ni ada kena-mengena dengan blockchain. So kalau bila kita tengok kat sini, kita boleh klik, tengok pula blockchain ni. Dia tukar dah. Dia blockchain dah ada banyak pula dalam ni kan. Blockchain can enable greater trust and transparency through decentralization. Apa yang ada dalam blockchain ni, korang nampak tak kat sini? Dia ada blockchain policy, regulation and law, blockchain and leveraging data, blockchain and cryptocurrency climate impact, smart contracts and automation, blockchain and digital identity, decentralized governance and new models, tokenization and digital assets, blockchain security and interoperability. Tu maksud dia. Okay, so maknanya kalau kita sekarang, siapa-siapa lah kan yang dah tahu pasal blockchain, pasal cryptocurrency ni, saya ucapkan tahniah lah kan. So siapa yang tak tahu, korang kena join, korang kena ambil tahu pasal blockchain dengan cryptocurrency ni, sebab ini adalah menuju kepada agenda 2030 yang dikeluarkan World Economic Forum ni kan. Sebab tu kita kena ambil tahu cryptocurrency dengan blockchain ni agak betul-betul kompleks. So kalau diorang nak tukar nanti kan sistem monetary system kita sekarang, financial system kita sekarang ke arah yang ada benda berkaitan dengan blockchain ni, memang dia very kompleks lah. Kalau misal kata kita contoh cerita pasal web3 lah pun kan, sebab nanti dia masa hadapan dia akan datang internet of blockchain ni dipanggil web3. So dunia internet yang kita gunakan sekarang ni adalah web 2. Masa yang .com bubble tu web 1, web 1.0. Kalau korang nak tahu apa tiga beza ni, kita akan buat kelas. Dalam kelas kita orang ada ajar benda tu. Okey, itu saja daripada saya kan. Mungkin kalau korang ada apa-apa cadangan ataupun kita nak panjang lagi pembincangan tentang The Great Reset ni atau Davos Agenda ni, korang boleh like and subscribe. Korang boleh tinggalkan komen kat bawah kan. So supaya mana tahu kalau korang ada soalan, so kalau cara nak untuk saya menjawab soalan tu, kan, saya akan buatlah kontennya atau video yang macam ni. So ini saja daripada saya buat masa ini kan. Mungkin kita akan sambung lagi. Banyak sangat ni dia punya key point dia kan. Mungkin saya akan sambung lagi di next video. Jumpa anda di next episode. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.